Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalatu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang ilmu pengetahuan tentang umrah dan haji, yang di mana saya akan menceritakan secara ringkas. Baik, menurut saya, apa yang kita perlu tekankan dan kita perlu ingat adalah asas. Menurut saya, semuanya itu berbalik kepada basic lah, back to basic. Jadi saya suka untuk menggunakan konsep back to basic. Dari segi niat, dari segi tawaf, dari segi sa'i dan semua ibadah-ibadah umrah, kita back to basic. Baik, untuk kita mengetahui rukun umrah itu ada 5. Yang pertamanya berniat ihram, yang keduanya tawaf 7 kali pusingan Kaabah beserta dengan syarat-syarat tertentu, yang ketiganya sa'i antara Safa dan Marwah, yang keempat bertahalul iaitu bercukur atau bergunting, dan yang kelimanya tertib. Tertib di sini membawa erti kita perlu menyelesaikan rukun-rukun umrah itu mengikut langkah yang betul. Dari langkah pertama berniat, tawaf, sa'i dan bertahalul. Kita tidak boleh mencampur adukkan. Misalnya kita berniat, kemudian kita bercukur, kemudian kita tawaf, kemudian kita sa'i. Dia perlu mengikut tertib. Yang pertama niat di ihram, yang keduanya tawaf, sa'i, bertahalul, bercukur atau bergunting dan juga tertib. Kemudian kita perlu juga menitik beratkan yang namanya wajib umrah. Hanya ada 2. Yang pertamanya berniat ihram di miqat, dan yang keduanya menjaga 13 larangan ihram. Suka untuk saya ingatkan, rukun umrah ini adalah perkara yang kita harus laksanakan. Bila mana kita tidak melaksanakan rukun-rukun umrah tersebut, maka umrah kita dikira tidak sah. Kemudian wajib umrah pula adalah perkara yang perlu kita laksanakan, tetapi bila mana kita tidak dapat melakukannya, sama ada kita jahil, kita tidak tahu, atau kita melanggar larangan ihram misalnya, umrah kita tetap sah tetapi akan dikenakan dam. Larangan dalam ihram seperti yang kita tahu ada 13, yang ada dari 5 aspek. Yang pertama aspek pakaian, aspek berwangi-wangian, aspek kecantikan, aspek alam sekitar dan juga aspek hubungan sesama hubungan jantina. Dari segi pakaian, larangan yang pertama adalah memakai pakaian bersarung atau berjahit dan bercantum bagi lelaki. Kedua, menutup kepala atau sebahagian daripadanya khusus untuk lelaki juga. Yang ketiga, menutup muka bagi wanita dan memakai sarung tangan bagi lelaki dan wanita. Aspek berwangi-wangian, memakai bau-bauan sama ada di badan, pakaian atau menghisapnya ke dalam hidung atau menghidu. Kemudian memakai minyak di kepala atau janggut dan semua bulu muka selain daripada tumbuh di pipi dan di dahi bagi lelaki dan juga wanita. Dari segi kecantikan adalah menanggalkan rambut atau bulu dari mana-mana anggota badan dan mengerat atau memotong kuku bagi lelaki dan wanita. Dari aspek alam sekitar, memotong, menebang, mengerat atau mencabut pokok-pokok di tanah haram dan memburu binatang buruan yang halal dimakan atau membinasakannya di tanah haram dan di tanah halal, termasuk larangan dikhususkan kepada lelaki dan wanita. Yang terakhir adalah hubungan jantina. Yang pertama, melakukan pendahuluan persetubuhan bagi lelaki dan wanita. Yang kedua, bersetubuh atau berjima bagi lelaki dan wanita juga. Dan yang terakhir, berkahwin, mengahwinkan atau menjadi wali, ditujukan kepada lelaki dan wanita juga. Mungkin itulah sedikit sebanyak yang boleh saya sampaikan, kerana menurut saya larangan ihram ini perlu kita ambil tahu secara detail dan kalau boleh kita ingat, supaya kita tidak lupa dan tidak melakukan denda-denda yang menyebabkan kita perlu membayar dam di kemudian hari.
Antara tips yang saya boleh berikan untuk kita mengingati larangan ihram ini adalah dengan hanya mengingati aspek-aspeknya sahaja. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.